الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita, dan pada pertemuan malam ini kita akan sambung kembali pengajian kita tentang 165 kebiasaan Nabi di dalam kehidupan, dan kita akan sambung kebiasaan yang keberapa? 40. Kebiasaan yang ke-40 ya? Baik. Kebiasaan Nabi yang ke-40 adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan solat. Ulangi. Kebiasaan Nabi di dalam Jumat nih, ya, dengan cara memendekkan khutbah dan memanjangkan solat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilus salat wa yaqsurul khutbah. Bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa ada meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi apabila hari Jumat, ya, apabila hari Jumat, Nabi akan memendekkan khutbah dan memanjangkan solat. Tapi sekarang pula terbalik. Sekarang nih terbalik. Panjang khutbahnya, ya, panjang khutbahnya, pendek solatnya. Ialah mungkin nak mengambil, ya, nak mengambil iktibar dari pengajaran khutbah tadi. Itu pasal pendek khutbahnya, pendek solatnya, panjang khutbahnya. Ikut sunnah Nabi, panjang solatnya, pendek khutbahnya. Baik, ya. Padahal Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita umatnya dengan memberikan nasihat. Soalnya sekarang, ini minta maaf lah, mungkin sunnah sekarang nih kita tak ikut, ya, yang inilah sebab majoritinya kalau sebut maaf, ya, kadang-kadang jais, anak boleh kata tiap minggu memang ada khutbah pun. Kadang-kadang jais bagi kertas khutbah nih, kadang-kadang 10 helai. Takkanlah dipotong pula. Doa sultan pun dah 5 minit kan. Tapi sekarang ni dah seminggu 2 nih, tak adalah apa anak anda semua tak ada dah sebenarnya. Ya. Sebenarnya tidaklah urgent mana. Cuma yang jadi masalahnya, ya, sila. Ya. Cuma yang jadi masalahnya, jika kita berbicara tentang, ya, memendekkan khutbah dan memanjangkan solat. Kenapa? Sebab di zaman Nabi, ini ceritanya, ini cerita sejarah. Ceritanya di zaman Nabi, memang Nabi ini berceramah nih hari-hari.
So, solatnya yang panjang. Sekarang pula, itulah peluang nak nasihati orang. Jadi, khutbahnya yang panjang, solatnya yang pendek. Kenapa? Ambil peluang. So, dari ini ada dua hukum. Ada dua hukum yang bercanggah. Ada dua hukum yang bertentangan. Yang pertama, hukum yang berkait dengan yang berkait dengan memendekkan solat, memanjangkan khutbah, atau memanjangkan solat, memendekkan khutbah. Nah, jadi mana kan kontroversi. Sunnahnya Nabi pendek khutbahnya, panjang solatnya. Itu sunnah Nabi. Kebiasaan Nabi kalau khutbah memang pendek, solatnya panjang. Nah, kita sekarang terbalik. Panjang khutbahnya, pendek solatnya. So, tak ikutlah sunnah Nabi. Pertanyaannya sekarang, ya, ini dalam buku tak ada. Kita ni ada dua kemaslahatan. Ada dua kemanfaatan dari konsep khutbah tadi. Maka memanjangkan khutbah sebab ada manfaat kepada umat. Kenapa? Time itulah orang yang tak biasa datang pun datang. Muka-muka mingguan pun nampak. Maknanya apa? Di situ ada maslahat, ada kelebihan, ada kemanfaat. Maka memanjangkan khutbah dalam hal ini, ya, hukumnya adalah lebih utama. Di atas pertimbangan apa? Di atas pertimbangan karena untuk kemaslahatan, nasihati orang pada waktu yang tak bisa. Di zaman Nabi memang hari-hari Nabi nasihat. Boleh faham tak dia punya perbezaannya? Di situlah. Jadi ini yang membezakan. Oleh karena itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, pada Rasulullah telah memberi contoh yang baik kepada kita. Nabi telah memberikan contoh yang baik kepada kita umatnya dalam memberikan nasihat. Ya. Di mana Nabi menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas tapi berisi. Itu pasal dalam khutbah ini ada kena namanya kalam mujaz. Yaitu kalam yang simpel bahasanya tetapi luas maknanya. Dalam khutbah, kalimat yang perlu disebutkan menggunakan kalamun mujazun. Mujaz itu maknanya kalam yang sikit cakapnya tetapi luas maknanya. Maka disinilah perlu apa yang namanya dengan ilmu mantiq, ilmu bagaimana cara bercakap. Untuk apa? Untuk mendapatkan perkara yang terbaik di dalam perkataan tersebut. Baik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dalam hal ini, ya, dalam perkara ini yang kita kena yakini, ya, adalah itu kebiasaan Nabi. Ya, baik. Tapi paling tidak pahamlah, ya, di dalam hadis yang lain, ya. Nah, di sini disebutkan ada pelajaran yang lain. Kenapa Nabi memendekkan khutbah dan memanjangkan solat? Nah, alasannya karena pada waktu itu tengah siang panas. Kalau khutbahnya panjang, orang diam. Nah, ya, ini alasan logiknya. Jadi kalau orang diam, berasaplah kepala tu. Jadi Nabi memendekkan khutbahnya. Solat kan dia bergerak, ada ruku, ada sujud, berdiri macam tu. Maka alasan logik ini sebab Nabi memendekkan khutbah, memanjangkan solat. Sebab apa? Sebab khutbah ini orang duduk. Orang duduk maknanya diam. Zaman itu tak ada bumbung punya masjid, tak ada marmar punya masjid. Masjid zaman Nabi tanah. Kalau musim panas tak berasap kita. Maka atas alasan itulah Nabi memendekkan khutbahnya. Ini alasan
akal. Ya, baik. Jadi dalam hadis ini, itu pasal tadi. Nah, kita di Malaysia macam tadi dah sebut, alasan kita ini alasan kemanfaatan. Ya, alasan apa? Sebab hari itulah kaum bapa yang datangnya mingguan, masa itulah perlu input nasihat, perlu masuk untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat yang baik. Ya, baik. Itu ya. Ya, baik. Ya, itu berkait dengan nasihat. Ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Maka begitu pentingnya kita ini nak memainkan khutbah, sehingga kan Rasulullah SAW menyuruh umatnya agar ya khutbah tadi kena pendek. Dan ya di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim daripada Ammar bin Yasir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tula salat rajul wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilus salat faqsurul khutbah." Sesungguhnya panjangnya salat ya serta pendeknya khutbah. Ulangi. Sesungguhnya panjangnya solat dan pendeknya khutbah adalah tanda pandainya seseorang. Ke situ pula. Oleh karena itu, panjangkanlah solatnya dan pendekkanlah khutbahnya. Ya. Pembahasan yang ke-40. Baru lagi. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, itu isunya, ya. Nah, ya. Itu gambaran yang ada. Maka hadis ini memisahkan antara solat dengan khutbah. Nah, maka yang sekarang ni dua-dua, khutbah pun sedang-sedang, solatnya pun sedang-sedang. Tuh, biasanya kalau mungkin ini biasanya al-ghasyiyah dengan apa? Dengan al-a'la. Sabis marubikal a'la dengan hal ataka. So maknanya impas lah. Tapi kalau diukur-ukur, masjid-masjid di Malaysia masih tetap panjang khutbah. Ditanya alasannya apa? Kemaslahatan umat. Kenapa? Sebab orang yang tak pernah datang, hari Jumat lah datang. Jadi time itulah nasihat kena sampai. So maknanya karena ada alasan nasihat tadi, maka dipanjangkan khutbah. Hukumnya adalah afdal, bukan sunnah ya, afdal. Jadi tuan-tuan, dalam Islam ni ada beberapa peringkat hadis, ada beberapa peringkat hukum, yang tuan-tuan kena faham. Baik. Ya. Dalam peringkat hukum ni, ada sebut saja, ada 6 peringkat. Yang pertama, peringkat hukum yang tertinggi adalah peringkat fardu. Ulangi, peringkat hukum dalam Islam. Yang pertama, peringkat hukum dalam Islam yang pertama, peringkat fardu tertinggi. Yang kedua, peringkat hukum dalam Islam yang kedua adalah peringkat wajib. Ya. Yang ketiga, peringkat hukum dalam Islam peringkat sunnah muakkad. Yang keempat, peringkat hukum yang kena dibuat adalah peringkat sunnah ab'ad. Yang kelima,
peringkat hukum yang kena dibuat adalah peringkat namanya ya mandub. Mandub. Mandub tu maknanya sunnah, tapi apa, keharusan, harus. Mandub tu maknanya harus, atau mungkin yang lainnya mubah. Mandub atau mubah. Tapi mandub ini lebih tinggi, dia ada hukum. Kalau mubah ni maknanya dua-dua sama, buat tak dibuat boleh, tapi mandub ini lebih condong kena dibuat, tapi dia bukan sunnah. Dan yang keenam, afdal. Yang keenam, afdal, lebih utama, lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nah, berbicara tentang isu yang kita bincang malam ini, tentang kebiasaan Nabi yang ke-40. Itu kebiasaan yang bertolak belakang, bukan pasal bertolak belakang, sebab nak ada masalah, ada keutamaan. Nah, hukum sunnah tolak, hukum afdal ke depan. Maka dalam Islam dua-dua impas. Boleh faham tak tuan-tuan ibu? Jika hukum sunat itu diketepikan karena ada unsur lain yang lebih baik, maka mengenepikan sunat. Sebab ada unsur yang lebih baik, maka hukumnya sama. Tuh contohnya, ya. Apa contohnya tadi? Panjang khutbah sebab nak narik orang, nak nasihat orang. Kalau sholat, orang Arab sholatnya panjang sebab sholat ini bergerak, khutbah ini duduk. Jadi kalau duduk, panas punggung. Pasal tengah hari, masjid di zaman Nabi tak ada kapet, tak ada bumbung, tak ada kapet, tak ada, semua pakai tanah. Duduk setengah jam, berasa punggung tu. Itu pasal dipendekkan. Jadi alasannya ke situ. Ya. Ibaratnya begitu. Di sini sebut. Ya baik. Tapi kalau kubah ni panjang, kubah ni panjang, tapi ramai yang itu kan. Itu satu hal pula. Yang jadi masalah pula, khotib pula flat, dia punya khutbah macam mendodoi pula. Iya. Kaum bapa pula kalau khutbahnya flat saja, didodoi lah dia punya. So itu pun satu hal lagi. Ya. Maka di sinilah, ya. Baik. Itu jadi dalam hadis ini kesimpulannya, hadis kita memisahkan antara solat, ya, memisahkan antara solat dengan khutbah. Solat sedang-sedang saja, maka sebaiknya khutbah pun kena sedang-sedang sahaja. Untuk apa? Untuk menggambarkan kepada kita, ya, untuk menggambarkan kepada kita tentang, ya, tentang hakikat sunnah dan kebiasaan Nabi di dalam khutbah. Baik, itu yang ke-40. Baik, yang ke-41. Ya, ini sampai 47 nih cerita tentang khutbah nih. Ya, baik. Yang ke-41. Kalau boleh nak habiskan aja yang ini. Ya, so ini hanya kaum ibu saja, yang kaum bapa tak ada fasiliti. Kaum bapa, kaum ibu tidak ada ikut macam ni kan. Baik. Sekarang yang ke-41. Serius di dalam berkhutbah. Waruya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabahu ka'anna munziru jaishin. Insyaallah. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi apabila berkhutbah,
apabila Nabi baca khutbah, ihmarrat ainahu, padam mukanya, merah mukanya. Coba. Nabi kalau berkhutbah mukanya merah. Wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya, kuat suaranya. Washtadda ghadabahu, dan serius dalam marahnya. Macam kita lah, macam apa, pidato kempen tu. Kalau pidato kempen tu, macam tu lah khutbah. Ya, jangan baca macam-macam berita. Itulah yang jemaah jadi terdodoh, jadi tidur. Baik. Ya. Seakan-akan Nabi memberi arahan kepada tentera perang. Jadi Nabi punya suara ni macam Nabi bagi komando, macam Nabi bagi arahan kepada tentera perang. Macam itulah kuatnya orang kempen, macam itulah Nabi baca khutbah. Di situ bezanya. Ya. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi mempunyai kebiasaan. Nabi memiliki kebiasaan apabila berkhutbah, Nabi akan menangkan suaranya, Nabi akan menguatkan suaranya, dan Nabi akan serius dalam menyampaikan khutbah tersebut. Baik, ya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ya. Nah, itu gambarannya. Ya. Ya. Berbeda dengan kita sekarang ini. Sekarang ini orang berkhutbah semua dengan nada yang rendah. Ya. Tuh. Dengan nada yang rendah, dan kadang-kadang tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau khutbah tadi tentang buah-buahan tempatan? Khutbah ini buah-buahan tempatan ke? Hari tu Kak Bini pasal bomba lah. Ustaz. Bila? Kak Bini yang bagi orang. Ustaz kat Jurnal Bersama kata ada khutbah pasal bomba. Kata bomba pasal ada orang dapat call yang emergency tu, ada 9 orang tipu lah. Janganlah ingat begitu maksudnya tu. Iya. Bomba dia kelakar. Tak, sebenarnya kalau lihat dari kitab-kitab hadis, sebenarnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanglah namanya khutbah ini adalah untuk memperingatkan. Ya. Khutbah ini adalah untuk memperingatkan dan mengingatkan. So namanya memperingatkan dan mengingatkan, maknanya tak kira apa-apa lah. Sebenarnya sebut khutbah tu, maknanya khutbah tu talk lah, bercakap lah. Khatib orang yang bercakap. So khutbah ini yang penting ada nilai kemanfaatan untuk menarik keberkatan di dalam kehidupan yang berkait dengan Islam. Cuma ialah walaupun ada kemanfaatan, takkanlah sampai benda macam tu pun dimasukkan juga. Tapi ialah khatib-khatib nak cerita yang lain pula kan, kena warning pula. Kadang-kadang orang yang sensitif betul, kadang-kadang setengah-setengah surau, setengah-setengah masjid, special brand ni kadang-kadang duduk sama. Kalau tak sama, kenapa khutbahnya tak sama? Ya. Kalau tak dibaca dia punya doa tu, lagi lah laju. Yang main tu. Itu jadi masalah kita. Sebab kita ni di bawah pengawasan bersama. Masjid-masjid di mana-mana di Malaysia ni, masjid kat Malaysia, dia di bawah pengawasan bersama. So mana tak boleh lah. Kalaupun katalah khutbah tu, teks tu tak sampai, biasa khutbah yang lama-lama. Ya, biasanya macam tu. Itu sajalah. Ya, anak 10 tahun macam khutbah kat Malaysia ni, itu sajalah ya. Nak kata lebih tu mana pandai-pandai lah kita mengarang. Kadang-kadang tengok kepalanya aja, isinya kita pandai lah. Pun macam tu juga. Tetapi apabila kita khutbah, tidak ada bergurau, mesti serius, tak ada main-main punya. Tuh. Ya, baik. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengingatkan kita, ya. Wa'adana Rasulullah mau'izatan ballaghi wajilat minhal qulub wa dharfat minal uyun. Faqila, ya Rasulullah, ka'annahu mau'izatun muwadda.
diriwayatkan daripada Irbad ibni Sariyah, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, Abu Dawud, ya, bahwasanya Nabi mengingatkan, ya, memberikan peringatan dengan khutbah kepada kami. Ya, siapa ada kereta ni ke? Ada kereta belum? Tak ada. Ada hon-hon lagi. Ha? Ya. Ada yang masuk tu. Tak. Ni rumah sebelah ni. Ada. Tak masuk satu lagi. Ada perempuan tu. Ya. Ada kereta. Ada kereta sudah. Tu. Kakak. Ayo cepat. Tak sedap pula kita ni. Kejap. Kita. Kejap. Dah masuk kan Tak sedap pula ni. Baik. Ustaz kena tegur pula. Baik. Bahkan di sini dikatakan apabila Nabi menasihati seseorang, wajilat minhal qulub, ya, dengan nasihat yang sangat mengena. Manapa dengan nada suaranya, dengan intonasi suaranya, dengan mimik mukanya, ya. Apa dalam bahasa kita ni serius lah. Nabi kalau berkhutbah, berceramah serius. Tak flat aja punya suara tu. Tak tepi ni. Ha? Dia boleh je masuk. Luar tepi. Mana tepi tu? Ni sudah. Itu ada doktor kena ini. Doktor kena tegur pula. Coba. Bukan doktor tu. Itu hari yang belah sini. Sini Cina. Sebenarnya muat je Ustaz. Nanti boleh. Dia bukan buat seluruh Saya ni. space tadi. Sampai tu hari ada doktor tu. Itulah. Tak apa. Tak apa, nanti kita maklum lah dengan jiran-jiran ni. Baik. So itulah, ya, tentang, ya, apa namanya, serius. Jadi apabila kita ceramah, apabila kita berkhutbah, macam itulah isi dia. Ya. Baik. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun qala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Harina mana ni kucing ni. Aduh, ni. Ni kucing tu. Ya, baik. Ya. Nabi sebut apabila berkhutbah ni, yang Nabi akan sebut, kalaulah kamu tahu, kalaulah kamu faham, kalaulah kamu mengerti, ya, tentang nasihat-nasihat agama ni, dia katakan, ya, la dhahiktum qalilan, kamu akan sikit senyum, wala bakaitum katsira, kamu akan banyak menangis. Tapi lah sebab kita ni, ya, mungkin tak perasan, mungkin kita ni tak rasa. Jadi benda ni biasa. Itulah tuan-tuan puan-puan, di sini perlunya kita nak mengaji agama. Paling tidaklah kita nak, maaf ya, tidak kita nak menangis selalu. Paling tidak menyedarkan dan menginsafkan kita. Itu yang penting. Yang pentingnya kita taklah nangis banyak. Paling tidak kita kena sedar, disitulah peranan dalam hidup kita. Ya. Baik. Wala bakaitum katsira fawatta ashabu rasul wujuhum lahum khanin, dan ramai sahabat yang menutup mukanya sambil teresak-esak menangis. Mana ya Pak? Nabi kalau berpidato, berkhutbah, berceramah sampai menjadikan hati itu menangis. Dan Nabi sendiri banyak menangis. Jadi pasal tuan-tuan pernah sebut dulu kan, ini just keluar tajuk. Apabila kita nak tes hati, kata Imam Al-Ghazali, tes hati ini ada 7 cara. Ya, 7 cara nak testing hati. Kita hati ni lembut ke tak? Kita hati ni
mudah tersentuh ke tak? Kalau tuan-tuan, puan-puan tengok 7 benda ni, kita boleh menangis, kita boleh terasa, kita boleh bersedih. Maknanya hati itu betul. Sama-sama tuan-tuan, kita sama-sama ya. Kalau tuan-tuan tengok benda ni, terasa dalam hati dan boleh menitik air mata, bagus. Mana hati itu betul. Yang pertama, tengok orang meninggal, ziarahi orang yang meninggal. Satu, ya, tuan-tuan tengok ketika mana kita mentakziah, ya, takziah pada orang meninggal, tengok kita terasa ke tak ziarah ini dengan channel yang ada di sini. Kalau iya, betul tu namanya. Yang kedua, nak tes hati ini yang kedua, ya, yang kedua, ya, ziarahi kubur. Dua, ziarahi kubur. Kalau tuan-puan ziarah kubur, terasa ke tak yang satu saat nanti kita akan seperti yang kita ziarahi sekarang? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tuzakkirul maut fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarahilah kamu akan kubur, karena ziarah kamu pada kubur akan mengingatkan kamu akan kematian dan mengingatkan kamu akan akhirat nanti. Ya. Coba. Salah satu acara kalau anak balik kampung, ziarah orang tua yang dah tak ada. Ya. Tuh. Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga. Yang ketiga, ziarahi orang yang sakit. Ziarahi orang yang sakit atau berpenyakit. Tengok orang sakit. Ialah sakit yang tampal-tampal wayah, bukanlah sakit demam sesama, bukan nak ziarah pula. Lagi mana ni? Orang sakit apa? Sakit panau, tak payah nak ziarah. Orang sakit panau pun nak ziarah pula. Kenapa dia sakit apa ni? Sakit gatal, sakit gatal tak payahlah. Sakit menggatal lagi tak payah. Ziarah orang sakit hati pun tak payahlah. Nah tu. Mana apa? Ziarah. Maknanya orang yang dengan sakit penyakit boleh menyadarkan orang dulu sehat, tengok sekarang. Tiga. Yang keempat, ziarahi orang cacat. Ziarahi orang cacat. 4. Tengok orang cacat ni, terasa ke tak? Duh, kita ni syukur. Ya. Anggota badan utuh, mata sempurna, telinga sempurna, semua sempurna. Tengok kawan dulu jalan, sekarang tak boleh jalan dah. Ya. Kita terasa ke tak? Yang keempat. Yang kelima, ya, ziarahi orang yang kena musibah. Ziarahi orang yang kena musibah. Itu yang insyaAllah bulan depan nak pergi Aceh. Itu satu dari apa? Paling tidak menginsafkan kita. Terasa ke tak? Terus anda beritahu dengan jemaah-jemaah yang pergi, yang Kak Ya pergilah, yang pergi tu kan. Kita nak mengajar. Tengok, kita ni kira untung lah. Ya. Oh, Cik Rahim pun ada pergi juga. Kan? Soalnya di situ kita nak mengajar. Kenapa? Nak muhasabah sama. Kenapa? Kita ziarahilah orang yang kena musibah. Ya. Mengambil iktibar daripada musibah. Yang keenam, ziarahi orang yang miskin. Ziarahi orang yang susah. Kita ni, kita walau susahnya kita ni, kereta ada lagi. Ya. Makan minum cukup lagi. Terus kadang-kadang tiap tahun nak bawa kurban, bagilah orang kampung-kampung ni makanlah daging setahun sekali tu. Orang getah pun sekilo berapa? 9 kan? Ya. Kalau hujan kan tak motong. Kamu dah 9.
Selang pusing, abang pusing. Ya. Ya. Selang pusing sekilo. Kalau hujan tak Tak dapat. bagi pada orang luar negara atau dalam negara? Dia ada khilaf. Kalau mungkin di dalam memanglah namanya daging tu mana yang lebih munafaat. Orang luar negara memang susah Ustaz. Kat Malaysia ada susah tak banyak. Tak, itulah tadi. So ada orang kata, Ustaz, mana lebih baik? Di dalam negara kita boleh tengok. Ya, sebab itu suruhan Nabi. Nabi suruh Fatimah, ya Fatimah qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Wahai Fatimah, bangun, tengok binatang kurban akan disembelih. Kenapa? Karena sesungguhnya titisan darah pertama yang kamu tengok akan jadi saksi di hadapan Allah nanti. Itu hadis Nabi. Kalau di sini kita dapat tengok, tapi maslahat manfaat dagingnya kurang. Di negara tempat yang lain mungkin kita dapat tengok, tapi berkat manfaat daging lebih dapat, lebih kena, lebih utama. Mana yang kita nak? Pasal dua-dua benda ni ada matlamat sendiri-sendiri macam tadilah. Ya. Mana? Maka jawapannya maslahat daging, keberkatan daging itu yang paling utama berbanding hanya tengok saja. Kenapa? Tak ditengok, insya Allah akhirat nanti kenal. Lembu takkan cari kemana dah, tetap cari kita juga dah. Mana pula ni? Kak Minah pula ni. Contoh lah. Kak Minah tu nampak tu. Dia cari Kak Minah, takkanlah nak cari Kak Cik pula, pasal korbannya Kak Minah kan macam tu. Contoh. Tuh, gambarannya macam tu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, nak testing hati. Kata Imam Al-Ghazali, bangun malam. Tengok kita bangun malam, terasa ke tak? Tersentuh ke tak? Tuh, 7. Ada tambah satu, yang ke-8, tengok Hindustan. Kalau tengok Hindustan boleh nangis, Sabtu 7 tak boleh nangis, something wrong yang tak kena. Kalau ada orang yang suka menangis, cerita sikit menangis, cerita sikit menangis. Mana yang bagus? Kalau benda yang diceritakan adalah benda yang baik. Janji, kalau tuan-puan tengok 7 benda, boleh menangis, betul tu nangis namanya. Senang cerita macam tu lah. Tak payah fikir pening-pening. Kalau tuan-tuan, puan-puan tengok 7 benda ni, boleh menitik air mata, mana yang betul tu. Terharu tu betul. Kita bukan pelakon. Kita bukan aktor dan aktris. Tapi kita adalah orang yang ada iman dalam hati. Ya, Nabi mudah tersentuh. Nabi mudah menangis. Dalam mana? Dalam 7 benda tu. Misal ada nas. So kalau tuan-tuan kita sebagai orang yang beriman, betul punya hati, lembut punya dalaman, tuan-tuan akan boleh tersentuh ketika Allah berikan pada tuan-tuan depan mata tuan-puan 7 perkara tadi. Macam khutbah, Nabi kalau marah betul. Kalau menangis, Nabi menangis betul. Nabi kalau khutbah sampai macam tu. Itu pasal orang yang pasal saya katakan, apabila kamu bangun malam, sampai dalam hadis ya, maka menangislah kamu dalam berdoa. Fa illam tabki fatabak, apabila kamu tak boleh menangis, buat menangis. Sampai macam tu. Apabila kamu bangun malam, kamu mohon kepada Allah, menangislah kamu dalam solat malam kamu. Jika kamu tak boleh menangis, kamu tak dapat menangis, buat menangis sudahlah. Ingatlah benda yang kita boleh menangis. Sampai macam tu. Itu asal yang ke-7 tadi. Nak lembutkan hati, bangun malam. Tuan-puan, boleh nangis ke tak? Tuh. Kita kalau tengok benda lain boleh nangis dah. Cerita Korea boleh nangis, bagus pula. Cerita Korea boleh nangis dah. Cerita Indon boleh nangis juga. Takkanlah benda yang 7 yang Nabi ajar pada kita tak boleh menangis. Baik. Itu ya. Kebiasaan yang ke-41. Kebiasaan yang ke-42. Baik, ada soalan tadi?
tentang bagaimana kondisi Nabi ketika berkhutbah. Ya. Maknanya yang perlu ini, yang ke-41, Nabi khutbah serius. Kalau marah betul, kalau nangis betul. Itu Nabi punya khutbah. Ya. Sampai merah punya muka, sampai merah punya mata. Ya. Oh. Ya. Baik, ya. Fiqhnya banyak. Tentang fiqh khutbah ni terlalu banyak, tak sebutlah fiqh khutbah ni. Baik. Sekarang kebiasaan Nabi yang ke-42. Ya. Waruya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy yakhutubu qa'iman summa yakhutubu summa yaqudu summa yaqumu kama taf'alu al-an. Rawahu al-Bukhari Muslim. Baik, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Ini memang sekarang ini Mas Abdullah, apabila Nabi berkhutbah, ya, apabila Nabi berkhutbah, maka Nabi akan bangun, kemudian duduk, kemudian bangun, kemudian berdoa dan selesai. Ulangi, apabila Nabi berkhutbah, ya, karena Nabi yakhutubu qa'iman, Nabi akan bangun. Mana itu khutbah pertama. Kemudian summa yaqudu, kemudian Nabi duduk. Duduk antara dua khutbah. Summa qa'iman, kemudian Nabi berdiri. Berdiri balik. Ya. Tuh. Kemudian lepas berdiri, summa yad'u, Nabi berdoa. Tuh. Kama taf'alul an, sebagaimana yang dilakukan khatib-khatib sekarang. Betul itu. Dalam isu ini maknanya betul. Apa dia? Itu cara yang Islam ajar pada kita. Dia kata doa yang mustajab tu Ustaz dah masa yang khutbah antara pertama kedua jemaah. Ya. Ya. Masa khutbah yang doa yang mustajab tu. Nah, tak, itu waktu mustajab, waktu antara dua khutbah. Waktu antara dua khutbah, di situlah tempatnya. Nah, jadi di sini yang kita kena faham. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Nah, yang ini tidak adalah masalah. Cuma dalam hadis yang lain. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang lain. Kana an-nabiyyu yakhutubu khutbataini. Kana yajlisu idza sa'ida al-mimbar hatta yafragul muadzan summa yaqumu fayakhtubu summa yajlisu fala yatakallamu summa yatu fayakhtubu. Bahwasanya Nabi apabila berkhutbah, ya, Nabi akan khutbah 2 kali. Ya. Tuh. Nabi akan naik terus duduk. Biasanya assalamualaikum, duduk. Ini yang rinci yang ini nih. Apabila Nabi berkhutbah, Nabi akan khutbah 2 kali. Lepas salam, Nabi duduk. Tuh. Ya. Kemudian Nabi azan. Kemudian sahabat azan. Itu pasal tuan-puan, maaf. Ini fiqh sajalah, ya. Dalam mazhab di luar Syafi'i, azan hanya sekali. Ya, mazhab di luar mazhab Syafi'i, ya, dia azan sekali. Macam kat Mekah, Hambali punya. Tak ada azan 2 kali, sekali aja. Lepas azan tu terus khutbah lah. Kita kan azan memanggil, azan naik. Itu ada di zaman Sayyidina Utsman. Di sini ini fiqh saja untuk bagi yang kita buat ni, azan yang pertama itu azan bukan azan solat, azan memanggil orang masuk waktu solat. Maksudnya apa? Yang jadi masalah sekarang ni azan pertama dan berkumandang masih menjamu selera lagi. Masalahnya di situ. Itu pasal akad jual beli dalam mazhab yang lain haram. Bukan haram jual belinya,
haram akadnya. Tuh, kenapa? Berdasar kepada ayat Al-Qur'an, ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila panggilan azan Jumat dikumandangkan, bergegaslah kamu, bersegeralah kamu untuk mengingati Allah, untuk menuju rumah Allah, dan tinggalkan jual beli. Karena itu adalah yang terbaik kalau kamu faham. Maka tuan-puan dalam isu ini, dalam hal ini, yang kita kena fahami, yang tuan-puan kena fahami, tuh tadi. Yang jadi masalah kita sekarang, ya, itu masalah baguslah kalau mazhab Hambali dalam isu solat ni dipakai di Malaysia. Masuk waktu solat 10 minit aja wajib tutup. Yang jadi masalah sebelah masjid. Dah azan, nak masih relax lagi. Mana-mana masjid tahu lah, masjid mana-mana lah. Masjid mana-mana lah. Tak masjid dah tak ada, tak ada tutup dah kedai-kedai bawah tu. Ya? Masjid negeri tak ada orang menjaga dah. Sultan masa campur dia ada komplain, benda lah ada komplain habis semua dah tak jaga dah. Semua tak ada situ. Sultan tak bagi dah. Ada masalah rumah makan-makan ni Friday. Dekat sini dah Ustaz tak jaga dah. Dah tutup semua dah. Sultan campur tangan. Oh, siapa tak tahu. Lama tak pergi negeri. Pasal ada hal sikit ni pasal dia orang masuk ke Sultan nanti dah. Lalu lalang orang nak semayang bawah nak lalu kan masalah. Tak ada orang lagi dah Ustaz. Iya. Masjid negeri. Tutuplah tu. Tak ada. Tak ada. Merata lah. Apa lah ni? Dekat luar tu pun dah tak ada dah. Dekat luar dekat. Satu kali kami kan kelas sport tu dia orang menjaga. Dah tak ada menjaga. Iya. Ustaz, semasa orang lelaki semayang, orang perempuan boleh ke menjaga? Boleh Ustaz. Baik. Okey. Dalam isu laki-laki sembahyang, macam mana wanita? Dalam pada masa sembahyang, masa solatnya ya, masa khutbah Jumatnya, hukumnya makruh dalam pandangan ulama. Tak sampai haram. Yang haram laki-laki. Tapi sah, perempuan boleh nak jual beli, Dia makruh lah. Ya. masih boleh jual beli. Masih boleh jual beli. Pendapat pertama, pendapat kedua mengatakan tak kira asal ia Jumat saja,